Tiba-tiba, Tommy Thomas bongkar permainan perlembagaan. Najib bakal dilantik penasihat ekonomi Perdana Menteri. Najib dan bekas pengarah Petro Saudi mula bergaduh. Campur tangan kes mahkamah, Najib tuntut penjelasan Muhyiddin. Meskipun sering digunakan dalam hujah ahli politik, bekas Peguam Negara Tommy Thomas menyifatkan Perlembagaan Persekutuan tidak lebih sekadar mainan di bibir golongan berkenaan. Sebaliknya, dia berpandangan Perlembagaan Persekutuan yang merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia tidak pernah benar-benar menjadi rujukan dalam proses membuat keputusan di negara ini. Sejak 1957, ia diabaikan dan dipinggirkan. Apabila ia ditegakkan oleh ahli politik, ia hanya bermain di bibir mereka. Bagi saya, tidak kira seberapa hebat pun perlembagaan ketika ia digubal dahulu, ia sebenarnya tidak menjadi faktor relevan dalam proses membuat keputusan. Jika anda tanya sama ada kepada ahli politik, penjawat awam atau sesiapa sahaja yang berkenaan, adakah mereka pertimbangkan perlembagaan dalam proses membuat keputusan? Jawapannya pasti tidak. Ini menyedihkan. Jadi untuk perbincangan kali ini, tiada gunanya bercakap tentang perlembagaan. Ia mainan di bibir, rujukan simbolik, hiasan, bukan bahagian substantif daripada perlembagaan itu sendiri, katanya. Thomas berkata demikian dalam webinar bertajuk Kebangkitan Semula UMNO, apa seterusnya untuk Malaysia? Anjuran Malaysiana LCMS Sedia Berhad. Sempena buku Paradise Lost, Mahathir and the End of Hope oleh bekas duta Dennis Ignatius. Terdahulu Thomas sempat mengulas tajuk webinar mengenai kebangkitan UMNO yang menurutnya kurang tepat. Baginya UMNO tidak memerlukan kebangkitan semula kerana parti itu sebenarnya hanya berdepan kekangan sementara ketika kalah pada PR14 pada Mei 2018. UMNO cuma mengalami kekangan atau setback sementara pada PR14. Ia sudah kembali. UMNO berjaya, tahan lama dan tahan lasak. Mana-mana ahli politik atau parti politik yang merendah-rendahkan UMNO mungkin harus menanggung akibat di atas tanggapan itu, katanya lagi. UMNO sejak sekian lama menjuarai pergelutan komunal sehingga setiap perkara, sama ada politik, ekonomi, sosial, pendidikan, sukan dan pekerjaan di perkhidmatan awam dilihat menerusi lensa perkauman. Katanya lagi, UMNO mendominasi sehingga ramai orang melihat kepentingan parti itu setara dengan kepentingan negara, dan hal itu dapat dilihat apabila ia menggunakan isu kaum dan agama dengan berkesan untuk menyerang pentadbiran Pakatan Harapan. Bagaimanapun, katanya lagi, terdapat dua kekangan untuk UMNO terus mara dalam arena politik semasa. Pertama, kemunculan parti seperti Bersatu, Pejuang dan Muda yang merampas sebahagian sokongan orang Melayu daripadanya. Kedua yang menurut Thomas lebih penting adalah kegagalan UMNO memainkan peranan dalam menangani wabak penyakit berbahaya meskipun berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan juga kini naib Presiden parti itu sendiri Ismail Sabri Yaakob. Katanya, ini kerana isu kaum dan agama tidak boleh digunakan di saat rakyat berdepan kesempitan ekonomi serta kesihatan mental yang terjejas akibat kesan penularan wabak itu. Gambaran lebih baik dan terkini adalah prestasi sangat tidak cekap dalam pentadbiran sejak pertengahan tahun lalu oleh dua kerajaan yang mana UMNO memainkan peranan penting di dalamnya. Justru saya simpulkan bahawa jika pengundi Melayu tolak UMNO dalam PRU15 kerana prestasinya yang menyedihkan ketika dalam kerajaan, UMNO akan benar-benar kalah. Tak ada harapan lagi, katanya lagi. Bekas Perdana Menteri Najib Razak bakal dilantik sebagai penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, kata sumber-sumber. Keputusan itu dikatakan dibuat selepas pertemuan kedua-dua pihak Selasa lalu. Sumber-sumber berkata portfolio untuk Najib itu akan dibincangkan dalam mesyuarat kabinet akan datang. Najib tidak menafikan atau mengesahkan spekulasi itu. Bagaimanapun, di media sosialnya, dia menggariskan beberapa cadangan untuk membendung wabak penyakit berbahaya, menaikkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi negara serta menangani kebajikan rakyat. Katanya, sesetengah idea itu telah pun dibincangkan dengan Ismail. Lantikan itu jika menjadi kenyataan akan menguatkan kedudukan Kem Najib dan Presiden UMNO Zahid Hamidi terhadap kedudukan Ismail. Penganalisis sebelum ini memberi amaran langkah itu boleh menjejaskan imej kerajaan. Najib pada Julai tahun lalu didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas kesalahan menyeleweng RM42 juta dana bekas anak syarikat 1MDB SRC International Sedia Berhad.
Lantikan itu juga, jika menjadi kenyataan, boleh mewujudkan ketegangan dengan parti sekutu kerajaan bersatu yang menolak kluster mahkamah dalam kerajaan. Langkah-langkah Najib sebelum ini menimbulkan spekulasi dia akan kembali ke dalam kerajaan. Dia antaranya membuat laporan polis kepada lembaga hasil dalam negeri dengan mendakwa saman tuntutan cukai terhadapnya bermotifkan politik. Dia juga menghantar surat tuntutan guaman kepada Muhyiddin Yassin. Susulan dakwaan terdapat permintaan supaya dia ketika menjadi Perdana Menteri campur tangan dalam kes mahkamah. Najib menafikan kabar angin itu. Untuk rekod, sebelum ini Muhyiddin menegaskan sokongan bersatu kepada Ismail Sabri untuk menjadi Perdana Menteri adalah bersyarat. Antara lain, Presiden Bersatu itu mahu Ismail Sabri memastikan anggota kabinetnya terdiri daripada individu yang berintegriti, amanah dan bebas daripada sebarang pertuduhan jenayah mahkamah. Najib Razak dan warga negara Switzerland Xavier Andre Justo bertikam lidah di Facebook susulan bekas Perdana Menteri itu melabelkannya sebagai pencuri dan pemeras ugut. Najib mendakwa Justo telah mencuri data dari Petro Saudi International dan kemudian menjual data-data itu. Justo adalah bekas pengarah Petro Saudi yang membocorkan lebih dari 200,000 komunikasi email syarikat tersebut, antara lain pada tahun 2015 yang mencetuskan siasatan pelbagai negara terhadap 1MDB, dana kekayaan milik Malaysia yang diasaskan oleh Najib. Sebagai rekod, Petro Saudi adalah syarikat cari gali minyak swasta Arab Saudi dan mempunyai usaha sama dengan 1MDB yang bermula pada tahun 2009. Usaha sama tersebut telah menjadi subjek siasatan oleh pihak berkuasa di dalam dan luar Malaysia. Pertikaman lidah dalam talian mereka bermula apabila Najib dalam satu hantaran di Facebook mendakwa bahawa Justo telah mencuri pengkalan data email Petro Saudi kerana dirinya kecewa setelah dipecat dari syarikat itu pada tahun 2011. Justo tak puas hati kerana dipecat. Semasa dia dipecat, dia curi seluruh database email syarikat Petro Saudi, kata Najib. Dia, Claire Brown, tuduh bahawa saya yang penjarakan Xavier Justo tanpa sebab di Thailand, biarpun saya tidak pernah jadi Perdana Menteri Thailand. Tidak, Claire Brown dah lupa bahawa Xavier dipenjarakan di Thailand sebab dia curi dari bos dia untuk peras ugut bos dia di Thailand, kata bekas Perdana Menteri itu. Najib merujuk kepada editor Sarawak Report, Claire Newcastle Brown, yang pada Ahad lalu menerbitkan artikel di blog berita mengenai 1MDB dan Petro Saudi dengan menyentuh isu pemenjaraan Justo pada tahun 2015. Ahli Parlimen pekan itu seterusnya mendakwa bahawa seorang warga Britain yang didakwa sebagai kawan rapat bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad kemudian menghubungi Justo supaya dia menjual data tersebut kepada Brown. Mengulas hantaran kepada Najib, Justo membuat catatan di Facebook sambil menafikan dakwaan Najib bahawa dia dipecat dari Petro Saudi. Dia juga menafikan dirinya dihubungi oleh warga negara UK supaya menjual data Petro Saudi. Justo berkata bahawa dia tidak pernah dipecat dari Petro Saudi, tetapi sebaliknya telah meletakkan jawatan atas kerelaan sendiri untuk membuktikan dakwaannya. Justo juga melampirkan paparan skrin email yang menurutnya adalah bukti bahawa dia meletakkan jawatan. Dia juga menyebut Najib sebagai pembohong dan menuduh bekas Perdana Menteri itu berharap segala pembohongannya itu akhirnya akan diterima sebagai kebenaran ataupun daya ingatannya semakin merosot berikutan semakin berusia. Pertama, maaf untuk memaklumkan kepada anda bahawa terdapat banyak bukti di mahkamah yang berbeza di Switzerland, Malaysia, USA dan lain-lain yang membuktikan kamu bersalah. Kedua, saya fikir anda perlu menemui doktor untuk memeriksa secara menyeluruh tahap kesihatan mental. Saya juga melampirkan paparan gambar berhubung surat peletakan jawatan saya dengan harapan anda akan berhenti daripada terus mendakwa saya dipecat, kata Justo. Mengenai warga negara UK yang disebut oleh Najib, Justo mendakwa bahawa hanya bertemu lelaki itu pada 2018 setelah Dr. Mahathir memenangi pilihan raya umum ke-14 dan bukan sebelumnya. Menjawab kenyataan itu, Najib dalam hantaran di Facebooknya mempersoalkan sekiranya Justo memang seorang pemberi maklumat, mengapa dia menunggu selama 4 tahun sebelum membocorkan email Petro Saudi kepada DH dan Sarawak Report. Benarkah anda bertemu dan memeras ugut majikan anda di Thailand pada tahun 2013? Sekiranya ini tidak benar dan kesalahan itu tidak berlaku di Thailand, mengapa Mahkamah Bangkok mempunyai bidang kuasa untuk mendakwa dan menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun ke atas anda? Dan mengapa anda tidak membantah sistem perundangan Thailand kerana memenjarakan anda secara haram atau bahkan merayu kes anda? Soal Najib. Bekas Perdana Menteri Najib Razak memaklumkan pihaknya telah menghantar surat tuntutan kepada Muhyiddin Yassin, juga bekas Perdana Menteri, bagi menuntut jawapan berhubung tuduhan melibatkannya dan perbicaraan jenayah yang sedang berjalan. Dalam hantaran Facebook, Najib berkata Muhyiddin diberi tempoh sehingga esok untuk memberikan maklum balas tentang sama ada dia bertanggungjawab menyebarkan kabar angin berhubung dakwaan dia meminta Muhyiddin campur tangan dalam kes mahkamahnya.
Apabila Wan Saiful Wan Jan dituntut beri bukti dalam mahkamah, mereka jawab pula bahawa mereka cuma dengar dari kabar angin. Tak ada bukti, sekadar tanya soalan sahaja. Kononnya nak beri peluang saya jawab. Peguam Wan Saiful berkata, ini hak kebebasan mereka untuk bertanya di bawah Perlembagaan Persekutuan. Itu jawapan Wan Saiful kepada surat tuntutan yang dihantar. Dengan merujuk jawapan rasmi Peguam Wan Saiful, peguam saya juga telah hantar surat tuntutan yang sama kepada Perdana Menteri ke-8 Muhyiddin Yassin, menuntut dia jawab secara jelas jika dia yang salurkan kabar angin berkenaan saya kepada Wan Saiful, katanya. Najib berkata, dia juga menuntut Muhyiddin agar memberikan penjelasan tentang bila dan bagaimana dia pernah meminta pengerusi bersatu itu campur tangan dalam perbicaraannya. Pada 4 Ogos lalu, Muhyiddin yang ketika itu masih Perdana Menteri mendakwa ada pihak tertentu mendesaknya supaya mencampuri urusan mahkamah bagi membebaskan beberapa individu yang sedang didakwa atas kesalahan jenayah. Muhyiddin bagaimanapun tidak menyebut sebarang nama secara khusus. Susulan itu, Wan Saiful pada 5 Ogos di Facebook berkata, ada dakwaan bahawa Najib meminta Muhyiddin menukar panel hakim Mahkamah Rayuan yang mendengar kesnya. Najib memberi maklum balas pada hari sama dan peguamnya kemudian menghantar surat tuntutan kepada Wan Saiful untuk menjawab dakwaan itu.